Selamat sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Arif Kadafi dari Studi UM akan membentangkan bab 9 bumi yang bertajuk tsunami. Persoalan yang saya akan membentangkan pada hari ini ialah 1. Asal-usul tsunami. 2. Apakah itu tsunami? 3. Tsunami dalam sejarah. 4. Punca tsunami. 5. Sistem amaran tsunami. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan infrastruktur. Yang pertama, asal-usul tsunami. Perkataan tsunami adalah dari perkataan Jepun tsunami. Su bererti pelabuhan dan nami bererti gelombang. Nama ini dikatakan berasal daripada para nelayan Jepun yang memerhati kapal-kapal dan bangunan di pelabuhan yang rosak akibat fenomena ini sekalipun. Mereka tidak merasakan sebarang gelombang besar ketika berada di laut. Yang kedua, apakah itu tsunami? Tsunami merupakan satu siri ombak yang berlaku selepas gempa bumi dalam laut, tanah runtuh, aktiviti gunung berapi, letupan atau hentaman meteor yang berlaku di dalam atau berhampiran laut. Ketinggian gelombang tsunami ini boleh mencecah 30 meter atau lebih dan boleh menyebabkan kerusakan teruk pada kawasan pesisiran pantai atau pulau. Tsunami ini kebanyakan berlaku di sekitar latar Pasifik, terutamanya di Jepun dan juga di Hawaii, mempunyai sistem amaran dan prosedur pemindahan sekiranya tsunami berlaku. Tsunami boleh dijangka menggunakan institusi seismologi di sekeliling dunia dan perkembangan dipantau melalui satelit. Bukti menunjukkan tidak mustahil untuk mega tsunami berlaku dan lebih ramai orang dibunuh oleh tsunami daripada gempa bumi. Yang ketiga, tsunami dalam sejarah. Tsunami di lautan India melanda banyak negara dan mengorbankan lebih 150,000 orang. Tsunami di Tohoku, Jepun 2011, seramai 15,845 orang maut, 6,011 orang cedera manakala 3,339 orang hilang. Yang keempat, punca tsunami. Tsunami terhasil oleh gangguan di dasar laut yang menyebabkan penyesaran sejumlah besar air. Punca-punca yang dapat menyebabkan perpindahan air seperti ini meliputi gempa bumi bawah laut, keruntuhan yang terjadi di dasar laut atau jatuhnya sesuatu objek ke dalam air seperti letusan gunung berapi, meteor atau ledakan senjata nuklear. Yang kelima, sistem amaran tsunami. Sistem peringatan dini tsunami berfungsi untuk mengesan risiko tsunami, mengenal pasti kawasan yang berisiko terkena tsunami dan mengeluarkan pengumuman agar masyarakat awam dapat mengambil tindakan untuk mengurangkan kematian dan kecederaan. Amaran tsunami biasanya bermula dari terjadinya gempa bumi berkekuatan besar, lazimnya berskala 7.0 atau lebih. Saat gempa seperti ini terjadi, penduduk kawasan berisiko dapat diberi amaran secara langsung, serta perkiraan kasar ukuran atau waktu kedatangan tsunami. Yang terakhir, kesiapsiagaan infrastruktur. Reka bentuk bangunan.
Arus tsunami boleh memiliki tenaga tinggi yang dapat menghancurkan atau merosakkan bangunan-bangunan di kawasan pesisir. Namun begitu, bangunan-bangunan dengan rancangan tertentu memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Bangunan dengan ruangan terbuka yang luas yang boleh dilalui oleh air tanpa banyak halangan sering mampu bertahan ketika dilanda tsunami. Bangunan berkonkrit diperkukuhkan juga sering tidak hancur dalam tsunami, meskipun dinding-dinding bangunannya boleh hancur. Jika bangunan dengan struktur ini cukup tinggi, tingkat-tingkat atasan dapat dirancang sebagai zon perpindahan kecemasan kepada penduduk yang tidak sempat berpindah ke kawasan tanah tinggi. Kesiapsiagaan infrastruktur dalam kaedah pembinaan penghadang. Tembok-tembok laut dan pemecah gelombang lazimnya dibina di kawasan berisiko tsunami untuk mengurangkan kesan ombak di kawasan pesisir. Sebagai contoh, kawasan pesisir Jepun dilindungi oleh tembok laut atau struktur-struktur lain yang untuk membentang kesan tsunami serta bencana-bencana lain seperti taufan. Tembok-tembok ini mungkin tidak cukup tinggi dan kuat untuk menghalang tsunami daripada membadai kawasan pesisir, tapi masih berperanan untuk melemahkan arus ombak. Oleh itu, tembok laut boleh memperlahankan dan mengurangkan ketinggian tsunami, tetapi tidak semestinya menghalang kerosakan yang besar serta kehilangan nyawa. Yang terakhir, kesiapsiagaan infrastruktur. Kesiapsiagaan kendiri. Ada beberapa panduan jika seseorang berhadapan dengan tsunami. Individu dan keluarga perlu dipindahkan ke zon yang lebih jauh selepas amaran tsunami dibunyikan, dan individu perlu bergerak dengan teratur, tenang dan cara yang selamat. Individu tersebut perlu mematuhi arahan pihak berkuasa dan pemantau kecemasan. Individu di pantai atau berhampiran laut yang merasai bumi bergegar sepatutnya bersegera ke kawasan lebih tinggi tanpa perlu menunggu amaran kehadiran tsunami. Individu mesti menjauhi kawasan pantai, tepi laut, sungai dan saliran yang bercantum ke laut. Individu tidak patut pergi ke pantai untuk menyaksikan tsunami. Sampai di sini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.